Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu sekali lagi bersama saya Nazri Kahar pada malam ini. Selepas insiden di tapak pembinaan lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Klang semalam dengan 3 maut di kalangan pekerja mereka dan seorang cedera parah. Ini merupakan bukan pertama kali insiden di tapak pembinaan yang melibatkan lebuh raya bertingkat suka ini. Sejak 2018 kalau kita imbau ada beberapa insiden yang melibatkan kemalangan di tapak bina ini, sudah banyak kali pelbagai kemalangan berlaku sama ada di kalangan pekerja mereka ataupun melibatkan pengguna jalan raya yang melintasi kawasan pembinaan lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Klang. Pada bulan lalu, pada Mac 2021, trailer panjang yang membawa bahan melanggar perancah besi dan juga rusuk menyebabkan jatuh ke jalan raya, dan ketika itu lalu van yang membawa pekerja kilang mengakibatkan 2 maut pada Mac 2021. Pada tahun lalu juga ada beberapa insiden juga melibatkan bahan binaan jatuh ke bawah dan menyebabkan berlakunya kemalangan jalan raya dan seumpamanya. Jadi berapa lama kita boleh bertahan dengan situasi yang amat berisiko tinggi ini, dan berapa ramai lagi mangsa akan terlibat sama ada terbunuh ataupun terkorban ataupun tercedera di kalangan orang awam yang melintasi tapak pembinaan yang besar ini ataupun di kalangan pekerja mereka. Jadi kita akan berbincang lebih lanjut tentang isu ini, bagaimana mencegah kemalangan di tapak pembinaan yang berisiko tinggi dan berskala mega ini, seperti lebuh raya bertingkat, pembinaan LRT, pembinaan MRT dan seumpamanya. Jadi di talian melalui Skype pada malam ini, kita akan mendengarkan pandangan orang lama dalam bidang keselamatan dan juga kesihatan pekerja ini, iaitu yang berbahagia Tan Sri Lee Lam Tai. Selamat tengah hari, selamat petang Tan Sri, apa khabar? Khabar baik Haji Nazri. Terima kasih Tan Sri. Tan Sri, bagaimana kita dapat mengelakkan berlakunya insiden seperti semalam akan berlaku di masa hadapan, terutamanya kawasan yang begitu berisiko tinggi, pembinaan yang berskala mega ini, iaitu lebuh raya bertingkat Ulu Klang Sungai Besi, dan kita juga tahu di sekitar Lembah Kelang begitu banyak pembinaan berskala besar seperti ini, sama ada pembinaan MRT, pembinaan lebuh raya dan seumpamanya. Apa yang boleh Tan Sri perhatikan yang benar-benar mencuit hati ataupun Tan Sri rasakan perlu kita perbetulkan segera? Bagi saya, soalan yang amat penting ialah sama ada semua pihak dapat mempelajari dari pengalaman yang lepas. Maksud saya ialah bahawa seperti mana yang dikatakan oleh Tuan Haji, memang tidak dapat dinafikan bahawa sudah berlakulah beberapa insiden di tapak pembinaan lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Klang ataupun Suki sebelum ini. Dan yang penting ialah bahawa setiap kali bila sesuatu insiden berlaku, jadi kita tahulah bahawa badan yang berkuasa akan menjalankan siasatan dan juga pihak pemaju dalaman juga ada menjalankan siasatan. Tapi soalan sekarang ialah bahawa selepas siasatan telah dijalankan dan sudah mendapat punca masalah itu, sama ada masalah itu dapat didedahkan ataupun hasil siasatan itu dapat didedahkan. Saya anggap ini adalah satu perkara yang amat penting, oleh kerana apabila sesuatu siasatan dijalankan, sama ada oleh pihak berkuasa ataupun oleh pihak syarikat dalaman dan itu sebagainya, kita mestilah mendedahkan masalah kepada orang ramai supaya kita semua dapat tahulah apakah masalah yang itu berlaku dan bagaimana masalah seperti ini boleh
dielakkan pada masa akan datang. Yang juga sama penting ialah bahawa pihak misalnya pihak kontraktor yang terlibat dalam sesuatu kemalangan, apabila siasatan sudah dijalankan, sejauh mana mereka dapat mempelajari dari kelemahan yang mereka menghadapi dan sama ada mereka mempunyai komitmen, mempunyai iltizam untuk memperbetulkan kelemahan itu. Saya anggap ini adalah satu perkara yang amat penting. Ini kerana bagi saya tak guna kalau kita menjalankan siasatan tetapi hasil dari siasatan itu kita tidak dapat mempelajarinya dan kita tidak dapat mengambil langkah-langkah tertentu untuk memastikan bahawa sesuatu kelemahan itu tidak akan berulang. So bagi saya ini adalah satu perkara yang amat penting. Adakah Tan Sri merasakan kawal selia berkaitan dengan aspek keselamatan dan juga kesihatan pekerjaan ini ataupun tapak pembinaan ini tidak mematuhi piawaian yang sepatutnya daripada pelanggaran ataupun insiden-insiden sebelum ini, dan laporan itu kita tidak ketahui? Siapakah yang sepatutnya menyelia semua perkara ini dikuatkuasakan dan dipatuhi? Sama ada pihak Lembaga Lebuh Raya, Kementerian Kerja Raya Malaysia, pihak NIOSH, pihak pemaju ataupun pihak kontraktor. Jadi adakah kita amat lemah dalam hal kawal selia, Tan Sri? Ya, saya ingin bermula dengan menyatakan bahawa tanggungjawab untuk memastikan keselamatan di mana-mana tempat pembinaan adalah tanggungjawab pihak pemaju, tanggungjawab pihak kontraktor, para pekerjanya, semua staf dan juga ahli-ahli profesional yang dapat berkhidmat untuk sesuatu itu projek. Itu jadi kalau kita menyadari hakikat ini, jadi semua pihak harus mengambil berat tentang aspek keselamatan. Dan kita tidak boleh cuai atau lalai apabila kita menjalankan tugas masing-masing di tapak pembinaan untuk memastikan keselamatan bukan saja untuk para pekerja yang terlibat dalam projek tetapi juga termasuk orang ramai. Ini kerana apabila sesuatu kemalangan berlaku di sesuatu tempat binaan, ia bukan sahaja menjejaskan para kaki tangan ataupun para pekerja yang terlibat, tetapi juga ia ada kesan yang serius terhadap orang ramai. Yang kedua ialah aspek tentang penguatkuasaan dan juga pemantauan aktiviti-aktiviti pembinaan yang sedang berjalan. Tidak dapat kita nafikan bahawa soal penguatkuasaan itu ialah satu perkara yang amat penting yang dapat dilakukan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Ini kerana di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan tahun 94 lah, ada sebut di dalam akta itu berkaitan dengan penguatkuasaan, berkaitan dengan misalnya kegagalan pihak kontraktor ataupun sesiapa yang terlibat dalam projek berkenaan untuk mengambil langkah-langkah tertentu untuk mematuhi SOP-SOP supaya tidak akan berlaku sesuatu kemalangan dan itu sebagainya. Jadi apabila saya merujuk kepada soal penguatkuasaan ini, jadilah ini ialah satu isu yang amat serius yang kita perlu memastikan bahawa pada setiap masa kita boleh mengadakan penguatkuasaan yang tegas itu supaya kita nak hantar satu mesej kepada pihak yang terlibat dalam sesuatu projek bahawa keselamatan ini ialah satu perkara yang kita tidak dapat berkompromi.
berkaitan dengan penguatkuasaan juga, suka saya juga menyatakan itu mungkinlah ini ialah sesuatu yang saya nak ambil kesempatan untuk mendedahkan di sini. Dan itu ialah berkaitan dengan semangat, the spirit of the Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Semangat yang tersirat di dalam akta itu ialah bahawa apabila sesuatu projek pembinaan dilakukan, jadi pihak yang terlibat iaitu pihak pemaju, pihak kontraktor dan sebagainya, mereka juga nak melaksanakan apa yang saya sifatkan sebagai self-regulation ataupun peraturan kendiri. Peraturan kendiri ini salah satu aspek yang harus diterapkan di dalam setiap pihak kontraktor ataupun ini pemaju. Yang apa yang berlaku sekarang ialah bahawa sungguh pun kita tahu bahawa penguatkuasaan adalah sangat penting, tetapi juga kita harus menerima hakikat bahawa pihak Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan mungkin tidak ada kaki tangan penguatkuasaan yang mencukupi untuk membuat pemantauan dan penguatkuasaan. Jadi dalam keadaan ini, jadi saya rasa tanggungjawab pihak pemaju dan kontraktor untuk mempraktikkan, untuk melaksanakan peraturan kendiri ini, saya rasa semakin hari semakin penting. Okey, menarik. Kalau itu tidak dapat dilaksanakan ataupun dipraktiskan kawalan kendiri oleh pihak pemaju, kontraktor dan juga perunding pembinaan seperti jurutera dan sebagainya, kerana kita tahu projek yang berskala berbilion ringgit ini di kawasan populasi awam, di kawasan yang sesak, pastinya ada masa-masa ataupun ada fokus utama pihak pemaju dan kontraktor untuk delivery ataupun menyiapkan projek. Pastinya ini akan menyebabkan ia terkebelakang daripada jadual, akan tidak menepati kos projek, piawaian dan spesifikasi yang ditentukan. Adakah Tan Sri merasakan kawalan kendiri ini amat lemah dan akhirnya ia mengabaikan perkara-perkara asas keselamatan dan juga kesihatan pekerja termasuk orang awam kalau kita merujuk kes di lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Kelang ini, Tan Sri? Ya, berbalik ini kepada soal ini keselamatan di satu-satu ini harus bermula dari peringkat pemilihan kontraktor untuk menjalankan sesuatu projek. Jadi ini kita tahu apabila itu tender dipanggil dan ada pihak syarikat kontraktor yang nak membuat bidah kepada kontrak itu, saya berpendapatlah bahawa pihak pemaju mesti menekankan tentang syarat-syarat tertentu yang tidak boleh dikompromi. Itu salah satunya ialah bahawa sebelum memilih seorang kontraktor, pihak pemaju perlu diyakinkan bahawa syarikat kontraktor itu mempunyai kelayakan untuk menjalankan itu projek. Dan apabila saya meneliti soal tentang kelayakan, maksud saya ialah selain daripada kontraktor itu mempunyai kemahiran tertentu ataupun expertise untuk membuat sesuatu projek, rekod keselamatan mereka juga harus diteliti oleh pihak ini pemaju. Ini kerana kita nak tengok itu rekod dia, rekod keselamatan kontraktor berkenaan apabila mereka dapat melaksanakan projek-projek yang lain. So ini ialah satu aspek yang saya anggap adalah sangat penting, ialah bahawa keselamatan harus diteliti pada peringkat awal, iaitu sebelum projek itu dilaksanakan. Yang kedua ialah
apabila kontraktor itu dipanggil untuk temuduga, kontraktor itu juga itu perlu menyediakan satu plan, itu satu plan yang mengandungi kaedah-kaedah, cara-cara di mana syarikat itulah boleh menjalankan itu projek, ikut itu jadual, ataupun mereka boleh memastikan bahawa di setiap itu fasa projek yang dijalankan, mereka mempunyailah langkah-langkah berikutan yang boleh memastikan keselamatan pekerjaan. So itu jadi soal berkenaan dengan ada kes-kes di manalah itu nampak saya mungkinlah saya cakap ada sebuah syarikat itu kontraktor di mana dia mendapat banyak itu projek. Itu jadi dia nak memastikan bahawa dia bolehlah menyiapkan semua projek mengikut itu jadual. So sekiranya masalah seperti ini berlaku, tentulah dia tidak dapat memberikan fokus perhatian penuh terhadap projek yang dia menjalankan. So itu ialah satu isu lah ataupun sesuatu yang saya haraplah bahawa pihak maju yang nak mengambil kontraktor itu boleh itu teliti. Kerana kalau kontraktor yang diberikan kontrak itu mereka sudah ada banyak itu projek, jadi ada risiko bahawa dia tidak dapat memberikan perhatian penuh terhadap projek berkenaan. Merujuk kepada lebuh raya bertingkat Sungai Bersih dan Ulu Kelang ini dan kes yang sudah pun berterutan sejak 2018, 2019, 2020 hingga 2021 ini, adakah kewajaran pada pandangan Tan Sri projek ini ditangguhkan dulu ataupun ditutup tapak pembinaan sehinggalah audit forensik dan laporan yang terperinci diserahkan kepada pihak kerajaan dan dihebahkan kepada pihak awam untuk memastikan tiada insiden berulang akan berlaku pada masa akan datang. Pada pandangan Tan Sri? Ya, saya rasa kita nak itu melihat dan menunggu laporan yang akan disediakan oleh pelbagai agensi penguatkuasaan yang menjalankan siasatan itu sekarang. Kerana saya tidak bolehlah mencampuri soal tentang siasatan yang dijalankan. Akan tapi saya berharap bahawa apabila siasatan itu telah siap dijalankan, jadi seperti mana yang tadi saya ada mencadangkan bahawa hasil siasatan itu perlu didedahkan. Ini ialah sesuatu yang saya tidak itu nampak sehingga itu hari ini. Yang saya tahu bahawa banyak aksiden telah berlaku pada masa lepas, banyak siasatan telah dijalankan, tetapi kita tidak tahu langsung tentang itu hasil, siapa yang akan bertanggungjawab mengenai kecuaian, kelalaian, siapa yang mesti dianggap sebagai accountability. Memang kita tidak tahu. Jadi inilah sesuatu perkara yang saya rasa harus diperbetulkan. Tetapi kalau saya bercakap itu sebagai pandangan ini yang peribadi saya lah. Memang saya berpendapat bahawa buat itu sementara projek itu hendak dihentikan sehingga semua langkah-langkah keselamatan dapat diambil untuk memberikan satu jaminan kepada
orang ramai kepada masyarakat bahawa kelemahan itu telah dikenal pasti dan mereka sudah beriltizam untuk memperbetulkan segala kelemahan tersebut. Dan yang kedua lah, saya rasa sangat itu penting juga bahawa ini apa yang disifat sebagai ini auditing, ini audit itu forensik, ini juga merupakan salah sebahagian yang amat itu penting. Kebetulan saya itu rasa apabila sesuatu projek sedang berjalan, pihak kontraktor dan juga pakar-pakar keselamatan yang dilantik untuk menasihati mereka sepatutnya membuat safety audit ataupun audit keselamatan dengan lebih kerap untuk memastikan setiap itu fasa yang dijalankan sama ada aspek-aspek tentang ini HIRAC, HIRARC. HIRAC itu ialah hazard identification, risk assessment dan risk control. Saya rasa ini adalah salah satu aspek yang amat itu penting untuk mana-mana tempat itu kerja, kerana tidak dapat dinafikan di mana-mana tempat ini kerja memang ada risiko, dan untuk mana-mana ini pakar keselamatan yang bertanggungjawab, beliau harus memastikan bahawa audit keselamatan dijalankan untuk mengenal pasti apakah itu hazard ataupun bahaya, dan diikuti dengan penilaian risiko yang ada, dan yang akhirnya selepas mereka sudah tahu apa hazard itu, apa bahaya itu, apa risiko itu, jadi tindakan berikutan boleh diambil untuk mengawal, untuk kontrol, untuk mengawal risiko tersebut. Ini sepatutnya dianggap sebagai sebahagian yang penting dalam menjalankan sesuatu projek pembinaan. Memenangkan bahawa di banyak ini projek-projek lebuh raya yang bertingkat tinggi yang sedang berjalan, jadi salah satu perkara yang juga harus diambil perhatian ialah mengenai laluan itu trafik di bawah projek site itu. Ini saya rasa ini penting oleh kerana kita tak nak apa yang berlaku ini baru-baru ini akan berulang, dan apabila sesuatu jalan itu dianggap sebagai tidak selamat, kita tidak nak tempat itu dijadikan satu laluan maut dan trafik boleh dialihkan ke jalan yang lain untuk memastikan keselamatan. Terima kasih Tan Sri. Kita akan terus berinteraksi untuk mendapatkan pandangan Tan Sri tentang isu yang sama ini untuk hari-hari yang lain pula. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Terima kasih.